Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu faham tentang kesihatan mental? Kesihatan mental adalah suatu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan dirinya yang dapat mengendalikan tekanan emosi dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan berfungsi secara efektif. Kesihatan mental boleh menonjolkan ekspresi emosi dan juga melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai tekanan dan arus kehidupan masa kini. Lain pula dengan masalah kesihatan mental atau disebut sakit mental. Ianya berlaku apabila seseorang itu tidak dapat mengawal emosi, tingkah laku dan juga pemikirannya yang mana menjadikan banyak aspek kehidupannya berkecamuk. Orang yang sakit mental ini berkemungkinan tidak dapat berfungsi dengan normal. Kesihatan mental terbahagi kepada 5, iaitu kesihatan mental kanak-kanak, kesihatan mental remaja, dewasa, warga emas dan juga kesihatan mental umum yang terdiri daripada pelbagai aspek seperti gangguan tidur, penyalahgunaan dada, ada tertekan dengan masalah krisis kewangan, kemurungan dan juga meracau sampai boleh membawa kepada membunuh diri. Manakala untuk kesihatan mental wanita, ianya akan lebih beremosi, cepat marah, merajuk dan cukup sensitif ketika mengandung dan juga selepas melahirkan. Mari kita dengar apa jenis-jenis penyakit mental. Masalah kesihatan mental bukanlah hanya satu jenis penyakit sahaja, namun dia terbahagi kepada 3 kumpulan utama. Jenis penyakit mental ni dia terbahagi pada 3 kumpulan. Pertama kita panggil dia sebagai psikosis, yang kedua neurosis dan yang ketiga ni dia kecelaruan personality. Jadi hari ni saya akan bincangkan kepada anda apakah itu penyakit neurosis. Penyakit neurosis ataupun psikosis ni dia menurut kajian ataupun jurnal yang dikeluarkan oleh American Psychologist pada tahun 2019, dikatakan kat situ neurosis ni adalah merujuk kepada perilaku, tingkah laku dan kecenderungan untuk kita respon dengan emosi negatif terhadap ancaman, terhadap sesuatu benda. Maknanya kan contohnya lah kan, tiba-tiba kita rasa sedih, kita rasa kecewa, kita rasa marah, kita rasa stres. Jadi neurosis ni dia rujuk kepada kita punya tingkah laku, macam mana kita nak respon terhadap emosi negatif tu. Kita hadapi neurosis ni, kita sedar yang kita ada simptom tu. Contoh kita tahu yang kita stres dengan kerja kita, kita marah dengan seseorang yang buat kita marah, kita sedar. Okey, dalam bidang psikiatri, dia bahagikan neurosis ni kepada 3 jenis. Kita ada 3 jenis neurosis. Pertama dia panggil neurasthenia. Saya tak pastilah dia macam mana. Yang kedua kita panggil obsessive compulsive gangguan. Yang ketiga kita panggil neurosis hysteria. Tiga-tiga tu saya tak nak bahas dengan lebih lanjut. Cumanya saya nak bagi tahu contoh penyakit neurosis ni. Pertamanya kita ada kemurungan, yang keduanya kebimbangan. Kemurungan ni seperti yang sedia maklum, dia satu penyakit yang macam boleh dikategorikan sebagai silent killer, yang mana dia boleh membunuh seseorang itu ataupun paling kurang pun dia boleh cederakan diri sendiri. Maknanya dekat sini yang kita tengok pelakon-pelakon Korea yang baru-baru ni bunuh diri, itu semua puncanya daripada kemurungan. Kemurungan ni agak susah kita nak tahu, sebab hanya individu yang ada kemurungan ni je yang dia tahu diri dia tu macam mana. So orang sekeliling ni dia tak tahu. So saya ada kawan seorang yang dia ada kemurungan ni. So dia ada bagi tahu setiap kali yang dia ada timing yang dia kemurungan tu, dia akan kurung diri dia dalam bilik 2-3 hari macam tu.
Tapi dia ada dapatkan treatment lah dan counselling daripada pakar. Jadi dia cuba untuk berusaha untuk atasi dia punya kemurungan tu. Cumanya yang dulunya lagi teruk lah. Dia sanggup cederakan diri dia guna pensel ataupun pisau. Dia toreh dia punya tangan macam tu. So kemurungan ni agak berat dan juga dia dikategorikan dalam keadaan contoh penyakit neurosis. Jadi yang kedua tu kebimbangan. Kebimbangan ni dia ada perasaan bimbang, resah, gelisah, yang mana seseorang tu dia rasa macam tertekan, dia macam tegang, dia ada peluh berdebar dan berasa takut yang melampau terhadap satu perkara yang dia orang tak tahu pun benda tu bahaya ke tak. Tapi dia orang risau, dia bimbang, dia orang takut, dia macam tu. Macam benda tu macam tak pasti, benda tu bahaya ke tak pun dia orang rasa ada perasaan tu. Jadi contoh-contoh yang saya ambil ni kita boleh lihat dekat laman web Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia ada klasifikasikan dan bagi contoh kepada kita yang kemurungan dan kebimbangan ni adalah salah satu penyakit yang ada di bawah neurosis. Jadi itu saja penerangan saya terhadap penyakit mental yang ada di bawah neurosis ni. Saya harap segala informasi yang saya sampaikan ni berguna untuk kita. Okey, kumpulan yang kedua ialah psikosis, di mana pesakit yang mengalami psikosis ni dia mendapat perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku mereka, dan kewarasan mereka juga terjejas. So pesakit-pesakit ni dia akan berasa keliru dengan mengatakan mereka mendengar suara-suara gaib yang berkomunikasi dengan mereka, yang lebih dikenali sebagai halusinasi. Selain itu, mereka juga mempunyai kepercayaan yang pelik yang tidak boleh dikongsi dengan orang lain, yang mana menyebabkan reaksi melampau. Contohnya pesakit ni dia rasa macam ada orang nak aniaya dia, nak buat jahat. Jadi mereka bertindak dengan menyerang orang yang disyaki akan membahayakannya. Perkara ini lebih dikenali sebagai delusi. Selain itu, mereka yang mengalami psikosis ni juga mungkin bercakap merapu, mengarut, dan mereka juga berkelakuan aneh seperti bercakap seorang, ketawa ataupun marah tanpa sebab. Antara contoh-contoh masalah kesihatan di bawah kumpulan psikosis ni adalah seperti skizofrenia. Skizofrenia ni adalah satu penyakit masalah kesihatan mental yang paling tinggi di Malaysia, iaitu di mana pengidap skizofrenia ni dia mengalami gangguan dalam 3 aspek pemikiran, kelakuan dan perasaannya lah. So individu yang mengalami skizofrenia ni dia mempunyai masalah yang mana mereka berkelakuan seolah-olah mereka telah hilang daripada dunia realiti. Jadi tingkah laku mereka juga pelik. So boleh mengakibatkan kalau mereka bekerja, prestasi mereka juga merosak dengan ketara. So yang kedua ialah bipolar disorder ataupun kecelaruan mania. Okey, terdapat 3 tahap untuk bipolar disorder ni. Pertama iaitu bipolar 1 yang boleh efek kepada lelaki ataupun perempuan. Bipolar pertama ni dia hanya terjadi dalam satu masa. Kemudian bipolar 2 iaitu perkara ini berlanjutan selama 2 minggu. Dan yang ketiga ialah slykotamia, yang mana pesakit menghidapi kedua-dua jenis
hypomania dan juga kemurungan. Okey. Bipolar disorder ni mengakibatkan pesakit ni mengalami perubahan ketara daripada segi emosi. Mereka boleh jadi terlalu gembira. Diorang boleh juga mengalami fasa kemurungan yang terlalu sedih. Saya akan menerangkan mengenai kecelaruan personaliti. Pernahkah anda terfikir atau bertemu dengan individu yang mempunyai cara pemikiran yang berbeza dengan kebanyakan orang lain? Atau pernahkah anda merasakan bahawa cara rakan anda menjerap sesuatu perkara, melihat sesuatu situasi, menangani masalah dan bertindak adalah tidak seperti yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang yang berada dalam situasi yang sama? Ini mungkin disebabkan oleh kecelaruan personaliti yang dialami. Bagaimanapun bukan mudah untuk mendiagnosis kecelaruan personaliti ini dibuat kerana seseorang individu itu perlu memenuhi kriteria tertentu untuk didiagnosis. Apakah kecelaruan personaliti? Setiap individu sebenarnya mempunyai personaliti yang tersendiri yang membentuk ciri-ciri seseorang individu itu berfikir, berinteraksi serta menjalani kehidupan harian, tetapi hanya segelintir sahaja yang mempunyai masalah kecelaruan personaliti. Terdapat banyak jenis kecelaruan personaliti, tetapi antara jenis-jenis kecelaruan personaliti yang mungkin anda pernah dengar adalah jenis paranoid, antisocial dan narcissistic. Kecelaruan personaliti merupakan sejenis kecelaruan mental di mana seseorang individu tersebut mempunyai corak pemikiran, imej diri, kefungsian dan tingkah laku yang tidak fleksibel. Cara mereka melihat sesuatu keadaan itu berbeza dari individu normal. Ini menyebabkan mereka sukar untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sehingga menimbulkan masalah dalam perhubungan, kehidupan sosial serta pekerjaan. Ia lebih bersifat kekal dan tidak fleksibel sehingga menyebabkan tekanan ke atas individu tersebut. Masalah yang sering timbul dalam tingkah laku kecelaruan personaliti biasanya melibatkan kegagalan mengawal diri sendiri dan menghadapi kesukaran untuk membina perhubungan yang rapat dengan orang lain. Namun demikian, ada yang tidak menyedari bahawa mereka mempunyai kecelaruan personaliti kerana mereka merasakan bahawa cara mereka berfikir serta bertindak adalah semula jadi bagi diri mereka. Ini membuatkan mereka cenderung menyalahkan orang lain atas kesulitan atau cabaran yang dialami oleh mereka. Kecelaruan personaliti biasanya bermula dari ketika usia remaja atau awal usia dewasa. Ia hanya boleh didiagnosiskan setelah berusia 18 tahun kerana sebelum usia itu, personaliti seseorang itu belum lagi terbentuk sepenuhnya. Dari segi statistik, dianggarkan kira-kira 9 hingga 15% penduduk dunia mempunyai masalah kecelaruan personaliti. Terdapat pelbagai jenis kecelaruan personaliti yang telah dikenal pasti. Okey, saya akan menerangkan mengenai kecelaruan personaliti ini boleh dibagikan kepada tiga kumpulan atau kluster yang mana personaliti yang diletakkan dalam satu kumpulan mempunyai ciri atau tingkah laku yang sama. Iaitu yang pertama ataupun kita katakan ia adalah kluster A. Ia merupakan sekumpulan personaliti yang mempunyai ciri-ciri atau sifat aneh dan eccentric atau lebih dikenali sebagai odd and eccentric. Ia terdiri daripada kecelaruan personaliti schizoid, kecelaruan personaliti paranoid dan kecelaruan personaliti psikotipe. Kebanyakan mereka lebih gemar menyendiri serta mempunyai pemikiran yang dianggap aneh oleh orang lain. Mereka yang mempunyai kecelaruan personaliti dalam kluster ini mempunyai risiko untuk mendapat kecelaruan psikosis. Okey, kluster yang kedua tu ataupun kluster B merupakan sekumpulan personaliti yang mempunyai ciri-ciri atau sifat dramatik dan emosional. Ia terdiri daripada kecelaruan personaliti antisocial,
kecelaruan personality borderline dan kecelaruan personality narcissistic. Mereka yang mempunyai kecelaruan personality dalam kluster ini mempunyai risiko untuk mendapat kecelaruan emosi atau kemurungan. Okey, yang ketiga pula, kluster C merupakan sekumpulan personality yang mempunyai ciri-ciri atau sifat kerisauan dan ketakutan, iaitu boleh dikenali sebagai anxious and fearful. Ia terdiri daripada kecelaruan personality pengelakkan ataupun avoidant, kecelaruan personality kebergantungan atau dependent, dan kecelaruan personality obsessive compulsive. Mereka yang mempunyai kecelaruan personality dalam kluster ini mempunyai risiko untuk mendapat kecelaruan keresahan ataupun kita katakan anxiety disorder. Punca-punca masalah kesihatan mental ni adalah pertama, keturunan. Keturunan ni di mana terdapat ahli di dalam keluarga tu mempunyai sejarah penyakit mental yang berisiko. Kemudian yang kedua ialah persekitaran. Persekitaran ni seperti stres dekat tempat kerja, tak ada duit, datang daripada broken family, macam tu lah. Dan yang seterusnya ialah aksiden. Apabila berlakunya aksiden yang menyebabkan kecederaan di kepala, turut boleh menyebabkan efek kepada mental seseorang. Dan yang terakhir ialah gangguan bahan kimia dalam otak, yang mana bahan kimia ni yang dikenali sebagai neurotransmitter. Dia tak berfungsi dengan baik, maka gejala penyakit mental ni akan muncul seperti penyakit skizofrenia, kemurungan, kebimbangan dan lain-lain lagi. Oleh itu, di kala pandemik yang sedang melanda dunia, kita mestilah cakna tentang keadaan-keadaan yang berlaku ini agar tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku di sekeliling kita.